Kerajaan Perpaduan tidak pinggirkan Kelantan. Dana iklan digital galak PKS guna platform tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan Perpaduan tidak pernah meminggirkan Kelantan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan Kelantan sebenarnya negeri yang menerima peruntukan tertinggi bagi aspek pembangunan. Justru dakwaan Kelantan dianaktirikan tidak benar sama sekali. Pandangan yang tidak ikut fakta. Saya dah bagi tahu peruntukan ke Kelantan paling tinggi. Kita bantu tempatan banjir, kita bantu bagi air. Patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Sepatutnya pemimpin muda patut lebih berani membetulkan masalah dalaman dia di samping memberikan cadangan. Semua cadangan penting kerajaan negeri Kelantan saya telah terima. Tempatan banjir, air bersih, pembangunan negeri. Malah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan perpaduan sekarang lebih banyak daripada kerajaan yang diberikan oleh PAS dan Bersatu masa mereka dalam kerajaan. Datuk Seri Anwar mengulas dakwaan Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman dalam debat model ekonomi baharu Malaysia yang menyatakan kerajaan persekutuan menganaktirikan Kelantan dari segi peruntukan. Dalam pada itu, lebih banyak pelaburan asing dan domestik akan masuk ke Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif berkenaan kini fokus kerajaan perpaduan selain pemerkasaan sektor pendidikan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Kita tidak mahu anak Kelantan lebih ramai yang menganggur. Akhirnya terpaksa mencari kerja di tempat luar. InsyaAllah tidak kurang daripada 100,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan dapat diwujudkan. Masih mengenai Kelantan, pengurusan air Kelantan AKSB mungkin dirombak sekiranya isu air di negeri berkenaan berlanjutan. Namun ketika ini Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berusaha membantu agensi itu termasuk mengadakan perbincangan terbuka kerana ia melibatkan kebajikan rakyat. Di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air ada Seksyen 114. Seksyen 114 ini menyebut bahawa kerajaan persekutuan boleh, menteri boleh untuk menggunakan kuasa ini untuk mengambil alih sesuatu operator air itu di atas sebab-sebab yang tertentu, kalau ada sebab mendesak yang sangat ketara. Memang nak ambil ataupun nak invoke klausa itu adalah satu perkara yang bukan mudah. Bukan hanya boleh hari ini saya nak buat, tak boleh. Kita kena lalui proses. Sebab itu kita sekarang proses dia apa? Kita nak cuba bantu dulu. Kita adakan perbincangan, kita adakan dialog. Tetapi kalau kita tidak lihat sebarang kemajuan dan ia berterusan, kita tak boleh biarkan. Rakyat Kelantan berhak dapat air yang baik. Kerangka ekonomi madani diyakini mampu menjadikan ekonomi Malaysia kukuh dan stabil di peringkat global, sekaligus meningkatkan kualiti kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik. We have launched the Madani economy to boost the Malaysian economy and empower the people by addressing the various challenges and issues related to our competitiveness in the global area. The primary strategic thrust here is to restructure the economy towards making Malaysia a leading Asian economy and providing the people with the benefits to enjoy a better quality of life, elevating the status and dignity of the nation. Perdana Menteri menyampaikan ucap tama pada persidangan meja bulat Asia Pasifik APR ke-36 di Ibu Negara. Pada persidangan sama, Perdana Menteri menegaskan Malaysia kekal konsisten dalam melindungi kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingannya di zon ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan.
In the South China Sea, we are seeing elements of major power rivalry seeping into the territorial disputes, intentionally or otherwise. For Malaysia's part, we have always advocated for the peaceful and constructive settlement of all disputes in accordance with the universally recognized norms and principles of international law, including the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea, Pilihan Raya. Malaysia juga perlu terus memanfaatkan hubungan baiknya dengan China dan Amerika Syarikat bagi menggalakkan peraturan berasaskan aturan dan norma yang lebih kukuh. Sehubungan itu, Perdana Menteri dijadual bertemu Menteri Luar China Wang Yi di Pulau Pinang esok. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan perdagangan kedua-dua negara sekaligus memperkukuh kerjasama sedia ada. Dana iklan digital bernilai RM21 juta dilancarkan bagi menggalakkan PKS mengiklankan produk di platform kandungan tempatan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, menerusi dana berkenaan, PKS hanya perlu membayar RM1,000 dan bakinya RM7,000 disubsidikan oleh syarikat swasta. Saya lihat perkhidmatan yang disediakan ini mampu mengubah landscape terutama dari segi pemasaran, menyediakan satu platform baru kepada SME, peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan yang lebih tertumpu, lebih bersasar, targeted, dan di samping itu membantu menyediakan ruang terutama kepada media tempatan. Kalau dalam konteks ini semestinya media prima sebagai permulaan untuk memanfaatkan platform-platform yang sedia ada. Dana berkenaan dapat membantu mengembalikan hasil perbelanjaan periklanan itu ke dalam kitaran ekonomi negara. Sementara itu, Fahmi memaklumkan capaian rangkaian 5G di seluruh negara 66.8% setakat Julai. Beliau optimis sasaran 80% mampu dicapai awal tahun depan. Ini satu angka yang baik dan kita jangkakan sekiranya kadar ini dikekalkan, kita dapat capai sasaran 80% kawasan berpenduduk menjelang hujung tahun ini insya-Allah. Ia realistik kerana pada bulan Jun 64.7% dan telah meningkat 2.1% menjadi 66.8% menjelang hujung Julai. Fahmi juga memberitahu satu lagi peranti satelit Starlink dipasang di perkampungan orang asli di Hulu Kemensah Ulu Klang hari ini. Ia antara usaha kerajaan mempertingkat kualiti perkhidmatan internet di kawasan pedalaman terutama kawasan berbukit. Sebelum ini, UiTM Kuala Pilah telah menerima unit pertama bagi peranti satelit Starlink. Ini pula mengenai sekolah khas untuk pelajar dari keluarga paling miskin. Kementerian Pendidikan sedang memperhalus mekanisme yang akan menjadi model khas bagi menetapkan kriteria penting untuk lokasi pembinaan projek rintis berkenaan. Kita dalam proses untuk menentukan sama ada dia akan melibatkan, tapi banyak mekanismenya sedang diperhalusi. Ada kemungkinan dia akan menjadi model khas. Ya, jadi model khas ini kita akan tetapkan beberapa kriteria penting, menumpukan betul-betul kepada isu-isu yang terkait rapat dengan kemiskinan, bantuan dan juga keadaan yang akan memberikan sokongan kepada ekosistem keseluruhan sekolah itu. Kadar skim subsidi harga padi SSHP yang baharu iaitu RM500 per tan menggalakkan lagi pesawah untuk mengusahakan tanaman padi. Inisiatif itu sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Sepatutnya benda ni lama dah dia bagi, tapi hingga ke PM10 ni baru disiar secara jelas lah. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kerajaan yang bagi perhatian kepada pak-pak tani macam kami ini,
Jadi terima kasih banyak-banyak lah. Saya minta tuan-tuan tanah, kedai-kedai racun jangan ambil kesempatan untuk naikkan harga racun dan sewa. Betul bagi semangat pada yang muda-muda ni kan. Sebab saya tanya pun orang yang bawah-bawah dia kata, baru semangat nak buat benda pasal zilat kan. Kalau tak ada macam tu ya, kita nak di pun okeylah. Rakyat membantulah. Kalau bak subsidi ni tu bagi orang kata pemangkin semangat lah untuk geng-geng muda yang banyak buat benda kan. Tarik lagi awak kata pemuda-pemuda kampung ni bagi semangat lagi buat bendang. Walaupun belah-belah sini memang orang kata tanah teruk macam mana pun, mereka tetap semangat. Kerja naik taraf, baik pulih dan selenggara kuartus polis serta kaki tangan telah mula dilaksanakan menerusi peruntukan yang diumumkan Perdana Menteri. Antara yang dibaik pulih, Kompleks Perumahan Polis Taman Desa Baiduri, Kuala Lumpur. Alhamdulillah lah sebab dengan tindakan bahagian perumahan Bukit Aman, tindakan segera tu orang cakap syukurlah kan. Maknanya tindakan terus sebab kita lapor kerosakan ni maknanya benda tu serius. Maknanya kerajaan ambil proaktif lah untuk pembaikan dan untuk pembaikan kediaman rumah ni. Rumah ni pun sebenarnya dah lama, jadi mungkin ada kerosakan. Maknanya kalau pihak perumahan Bukit Aman dapat bagi keseluruhan tu lagi baik. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan sekarang ni kerana telah meluluskan bajet yang besar untuk kita bina ataupun baik pulih kuarter-kuarter yang ada di seluruh Malaysia lah. Saya pun baru mohon tahun lepas. Bermakna cepatlah bagi saya pasal saya baru pertama kali mohon dapat kelulusan. Alhamdulillah lah. Peruntukan RM200 juta disalurkan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan RM98 juta diagih kepada PDRM. Kerja baik pulih dijangka siap selewat-lewatnya hujung tahun ini. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Timbalan Pengerusi DAP Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy mengumumkan keluar parti itu setelah berkhidmat selama 18 tahun. Mengulas mengenainya, Perdana Menteri berkata beliau akan mendapatkan penjelasan daripada bekas Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang itu. Ramasamy sahabat saya akan tentunya dapat pandangan daripada dia dan dia faham keadaan dan disahkan kita mungkin ada beberapa masalah khusus dengan parti, tapi saya harap dia boleh main peranan yang positif untuk membantu kerajaan dan pendekatan madani ini. Dr. P. Ramasamy yang juga penyandang kerusi Don Prai mengutuskan surat hari ini kepada Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dan Pengerusi DAP Pulau Pinang Chow Kon Yeow bagi melepaskan jawatannya sekaligus memutuskan untuk keluar parti. Malaysia mempunyai kelebihan yang boleh menarik minat pelaburan syarikat luar untuk membuka pusat data pada masa akan datang. Seterusnya merealisasikan hasrat menjadi hub pusat data rantau Asia. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, sejak 2021 hingga Mac lalu, negara telah menerima pelaburan melibatkan pusat data sebanyak RM76 bilion. Ini terbukti dengan komitmen pemain industri menerusi perjanjian bekalan elektrik antara TNB dan 4 pemain pusat data melibatkan bekalan dengan jumlah kapasiti 1,500 megawatt. Sehingga kini 4 syarikat berkaitan pusat data telah menjadikan Malaysia lokasi pilihan, termasuk yang terbaru GDS NTP di Iskandar Puteri melibatkan nilai pelaburan RM4.8 bilion. Dalam pada itu, MITI sedia menerima cadangan dan berbincang dengan Saudi Aramco sekiranya syarikat tersebut berminat melabur di Kemaman, Terengganu. Sehingga kini belum ada perbincangan rasmi dengan syarikat minyak dan gas terbesar dunia itu. Petronas dengan Aramco sebenarnya dah ada pelaburan bersama iaitu di Pengerang sejak tahun 2017. Jumlah pelaburan pun besar, ya, 7 bilion US dollar. Dan kalau mereka nak pergi ke Terengganu, saya dengar mungkin Kemaman kan. Kita di Maida dan MITI memang kita welcome lah pelaburan begitu. Jadi
Kalau ada peluang untuk mereka teruskan pelaburan mereka di negara Malaysia, kita bersedia untuk menerima. Penyedia platform perkhidmatan media sosial memberikan kerjasama yang baik dalam usaha memadam kandungan menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R sepanjang kempen PRU DUN ke-15. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching, ini berdasarkan laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang dipertanggungjawab untuk menyekat kandungan terbabit terutama daripada parti-parti politik. Minta bantuan mereka untuk padamkan konten-konten yang sentuh isu 3R. Saya percaya tindakan susulan akan juga diambil oleh PDRM. Tetapi kalau dari segi tanggungjawab setakat ini, MC-MC adalah dipertanggungjawabkan untuk ambil tindakan serta-merta, iaitu pastikan kandungan yang bertoksik ini bolehlah dipadam, di take down secepat mungkin supaya dia tak menjadi satu perkara yang tidak diingini. Beliau turut menasihatkan calon-calon bertanding agar tidak menggunakan isu 3R semasa kempen, sebaliknya menjelaskan tawaran manifesto kepada rakyat. Menjelang hari pengundian PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu Sabtu ini, 36,000 pegawai dan anggota PDRM siap siaga menghadapi proses pengundian di 6 negeri. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memberi jaminan keselamatan pengundi menjadi keutamaan. Selain memberi tumpuan kawalan keselamatan di lokasi strategik yang berkemungkinan menjadi sasaran pihak tertentu. Bersiap siaga. Tempat-tempat strategi ini memang kita ada. Terutamanya di istana. Kita tidak mahu juga istana ataupun maksudnya sultan ini diganggu tengah malam untuk angkat sumpah tengah malam. Kita pun akan menentukan bahawa keselamatan istana itu sangat penting.